Kemudian setelah Nabi dirawat, antara nurse yang Nabi bawa, nama nurse Nabi adalah Ummu Atiyah. Dan Ummu Atiyah ni juga adalah salah seorang yang memegang panji perang. Nusaibah juga diarah untuk memegang panji perang. Dalam kalangan sahabat, ramai yang sahabat yang pas panji perang antara satu sama lain, sehinggalah kita membuat serangan balas kepada tentera musyrikin. Setelah Nabi dirawat, Nabi buat pergerakan Nabi SAW, Nabi datang ke sini dan Nabi tunaikan solat zuhur dan asar secara jamak dan qasar. Di sinilah tempat dia. Okey, sebab itu tempat ini dinamakan Masjid Al-Fasah, tempat Nabi solat. Dan batu yang ada dekat depan tu, nampak tak? Alamak jauh tak nampak. Ada batu dekat depan tu, yang depan tu macam batu tu dekat kawasan mihrab tu kan, nampak tak? Nampak. Mana yang merah? Nampak? Tu yang merah tu. Itulah batu yang dikatakan Nabi SAW sujud di atasnya. Batu besar tu. Ya betul yang betul. Tu yang ada kecil atas tu. Yang benar. Dan di situ jugalah dikatakan darah Nabi menitik dekat atas tu. Itu ada tanda tu. Ada bekas juga. Wallahu a'lam. Dan batu itulah yang kata orang, apabila musim panas, batu lain semua panas kecuali batu tu sejuk. Sejauh mana kebenaran, wallahu a'lam. Jadi disebabkan kawasan ini pernah Nabi SAW solat, jadi dinamakan sebagai Masjid Fasah. Jadi dipagarkan sebab banyak dalam kalangan kita yang ambil berkat semayang kat sini. Tengok pagarnya jadi apa dah. Macam mana? Diorang panjat. Diorang masuk kot depan sana, diorang pergi. Peperangan Uhud. Saya dah macam peperangan Uhud. Peperangan Uhud adalah peperangan terhebat. Nabi pakai 2 baju besi. Nabi pakai berapa baju besi? 2 baju besi. Dan ketika Nabi pakai 2 baju besi, macam saya cakap, apabila orang-orang muda yang ajak Nabi berperang di kawasan yang terbuka, tetapi Nabi terima cadangan itu dan Nabi pakai 2 baju besi. Keesokan harinya bila sahabat tengok Nabi pakai 2 baju besi, sahabat macam rasa gerun. Dan sahabat cakap pada Nabi, "Ya Rasulullah, kita tukar strategi peperangan." Kemudian kata Nabi SAW, tidak layaklah seorang Nabi apabila dia memakai baju besi, dia nak pergi perang, dia menanggalkan baju besinya. Sebab itulah Nabi stick kepada cadangan sahabat yang untuk berperang di kawasan terbuka, iaitu kawasan Bukit Uhud. Dekat sinilah. Bukit Uhud adalah peperangan yang terhebat. Setelah Nabi selesai dekat sini, Nabi bergerak, Nabi cari dalam kalangan sahabat yang syahid. Uhud, berapa orang sahabat yang syahid? Berapa orang? 50? 50? Betul ke 50? 70. Berapa puluh? 7. Kalau berani jawablah. 70. Zoar. Siapa betul dapat bagi besar, nak bagi apa? Siapa betul malam ni saya tidur Madin tapi tidur dekat lobi je lah. Sahabat yang syahid dalam peperangan Uhud adalah 70 orang. Baru nak cakap dari 70 orang. Baru nak cakap tapi tak cakap-cakap. Dan yang menjadi penghulu gelarannya diberikan oleh Nabi Sayyidus Syuhada Uhud adalah pakcik baginda Nabi SAW. Sebab itulah, siapa yang bunuh Saidina Hamzah? Wahsy. Siapa yang perintahkan Wahsy untuk bunuh Saidina Hamzah? Abu Sufyan. Abu Sufyan perintahkan Wahsy untuk bunuh Saidina Hamzah. Kenapa Dan dia Abu Sufyan yang Balas dendam kan? sebab Abu Sufyan jadi panglima masa tu. Dia balas dendam kan? Dia balas sebab dia balas dendam kerana Saidina Hamzah bunuh tokoh-tokoh pemimpin Quraisy ketika itu. Bila cara Hamzah mati ketika itu adalah Wahsy dia menyorok dekat belakang bukit. Apabila Saidina Hamzah keluar, maka dibaling tombak terkena pada dada Saidina Hamzah. Dan datanglah satu cerita yang mana setelah kematian Saidina Hamzah ketika itu, maka datanglah Hindun. Dan dengar tak? Hindun belah dada Saidina Hamzah. Hindun lapah hati Hamzah.
cerita tu tak betul. Oh. Cerita tu tiada asalnya. Siapa yang biasa dengar cerita itu, maka dia adalah penggemar movie zombie. Zombie lah. Zombie kan belum. Cerita tu tak betul. Sebab gambaran cerita itulah banyak dalam kalangan anak muda, kanak-kanak yang belajar dekat sekolah, terutamanya saya, menggambarkan Hindu ni jahat. Setelah kematian Saidina Hamzah, cerita tu tak berlaku dan tak betul. Hamzah mati dan Wahsy, sehinggalah sebelum dia wafat, Nabi tak boleh tengok muka Wahsy kerana dialah yang bunuh pakcik Nabi SAW. Jadi selepas Nabi semayang, Nabi bergerak dekat sana, dekat kawasan belakang sana, Nabi minum air. Kemudian Nabi tapis tentera Nabi. Nabi tengok dalam kalangan sahabat yang syahid. Nabi jumpa Abdullah bin Jahash, Amr bin Jamuh, Nabi jumpa Hanzalah. Nabi jumpa ramai sahabat. Kemudian setelah Nabi jumpa sahabat, Nabi jumpa satu sahabat yang bernama Anas bin Nadir. Anas bin Nadir ni orang musyrikin Quraisy, tentera musyrikin, jahatnya mereka apabila mereka tidak menjumpai jasad Nabi SAW, bila dia nampak dalam kalangan sahabat yang dah mati, apa